Okey, semua boleh Recording in progress. nampak saya punya skrin tak? Nampak, Mister. Nampak? Okey, saya mulakan. So hari ini topik saya ialah bagaimana kita boleh menembusi core market. Okey, so untuk memulakan topik hari ini, saya nak berkongsilah satu fakta ya, satu statistik dari yang dikeluarkan oleh Persatuan Direct Selling sedunia, Persatuan Direct Selling sedunia, yang mana untuk ini satu data pada tahun 2021 lah, yang mana berkenaan dengan sales ataupun bilangan pengedar seluruh dunia. Okey, kalau kita tengok carta sebelah kiri, yang mana dia semua ni adalah data berkenaan dengan jualan lah. Okey, daripada carta sebelah kiri itu, yang mana Malaysia sebenarnya adalah dalam dari segi statistik adalah nombor 6 di dunia, yang mana jualan Malaysia jualan direct selling di Malaysia adalah sebanyak 38 bilion. Okey, Malaysia adalah jatuh kepada negara nombor 6 di dunia yang terbesar untuk direct selling ataupun bisnes MLM. Okey, kalau di sebelah carta sebelah kanan pula, dari segi bilangan pengedar ya. Okey, bilangan pengedar di Malaysia adalah sebanyak 5.5 juta. Okey, pada tahun 2021. Jadi ini adalah kedudukan nombor 3 ya, kedudukan nombor 3 seluruh dunia. Jadi bagi saya ini satu statistik yang sangat menarik ya. Kenapa? Malaysia sebenarnya ada satu negara yang kecil saja antara 100 lebih negara di seluruh dunia lah. Tapi walaupun Malaysia satu negara yang kecil, tetapi dari segi network marketing, dia punya dari segi sama ada dari segi bilangan pengedar ataupun dari segi nilai jualan adalah agak besar. Jatuh pada nombor 3 dari segi pengedar dan nombor 6 dari segi jualan. So bagi saya sebenarnya network marketing business ni ataupun direct selling ni sebenarnya sangat popular di kalangan orang Malaysia. Sangat-sangat popular. Maksudnya orang Malaysia boleh terima direct selling dan memang suka menceburi diri dalam bisnes direct selling. Okey. Jadi ini satu berita yang baiklah untuk kita, sebabnya memang Usana ni adalah satu bisnes direct selling ataupun network marketing. Jadi yang penting ialah macam mana kita boleh maksud saya macam mana kita boleh ambil peluang ini untuk dapat income daripada network marketing business ini. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita tengok yang nilai jualan, dari segi nilai jualan lah, antara 38 bilion pada 2021. Dan setahu saya sebenarnya tak silap ialah jualan Usana pada satu tahun hampir 300 juta ya. Usana punya sales hampir 300 juta. Ini bermaksud sebenarnya pasaran Usana adalah kurang dari 1%. Kurang dari 1% sahaja antara jualan seluruh dunia, seluruh Malaysia, kurang dari 1%. Jadi ini bermaksud sebenarnya market Usana sebenarnya sangat-sangat berpotensi dan sangat-sangat besar lagi. Yang mana itu sebab kita kata bila kita jumpa siapa-siapa saja, ramai orang kata dia tak pernah dengar Usana. Apa itu Usana? Ramai lagi orang tak tahu apa itu Usana. Ini bermaksud peluang kita sangat besar. Potensi Usana adalah sangat-sangat besar. Ya. Jadi sorry, skrin saya.
Jadi untuk pasaran Usana, sebenarnya bagi saya ada dua segmen yang penting lah. Pertama, kita tengok dari segi warm market. Segmen pertama, warm market. Maksudnya prospek ataupun siapa-siapa yang kita kenali. So ini bermaksud dari segi keluarga kita, kawan-kawan kita, rakan kerja kita, yang semua maksudnya prospek yang kita kenali. Ataupun partner kita, ataupun kawan-kawan partner kita, keluarga partner-partner kita, keluarga rakan-rakan bisnes kita dan sebagainya. Jadi ini adalah kedatangan orang prospek yang kita kenalilah ataupun kita kata warm market. Okey. Segmen kedua yang disebutkan ialah kita kata cold market. Maksudnya prospek ataupun orang-orang yang kita tidak kenali. Seperti macam mana kita nak dapatkan orang-orang ni, ya? Mungkin kita boleh dapatkan prospek ini dari online. Online maksudnya mungkin Facebook, IG, WeChat, mungkin hari ini TikTok yang popular. Itu dari segi online. Satu lagi ialah offline. Offline maksudnya bukan yang mana kita boleh berjumpa secara fizikal lah. Kita boleh berkongsi ataupun bertemu dengan orang di mana-mana, bila-bila masa dan di mana-mana. Okey, ataupun boleh kita kenalkan orang yang kita tak kenal tu melalui Plustorm, ya. Melalui aktiviti Plustorm ataupun Usana, kita pun ada macam program Carnival Usana, yang mana kita boleh kenal orang secara beramai-ramai di shopping kompleks lah, Carnival Usana. So inilah cara yang mana kita boleh kenalkan, kita boleh menembusi cold market, iaitu kepada market atau pasaran yang orang yang kita tidak kenali. Sebenarnya bagi saya cold market yang sebenarnya market yang paling besar ataupun pasaran yang paling besar. Tapi market yang paling besar tak bermaksud hari ini saya nak tuan-tuan dan puan-puan sekali tumpukan 100%, 100% kepada cold market saja. Kenapa? Sebab apa sebenarnya paling senang adalah kita pergi kepada warm market dulu ataupun orang yang kita kenali dulu, ya. Kenapa cold market adalah kedua. Kedua maksudnya untuk terutama contohnya untuk saya dengan Miss Fong, sebab kita dah lama dalam pasaran Usana ataupun kita dah buat bisnes Usana selama 12 tahun. Dah lama. Jadi sebenarnya sepanjang bisnes ini orang yang kita kenal, kawan-kawan kita, keluarga kita, semua kita dah berkongsi lah. Maksudnya orang-orang yang kita kenal kita dah habiskan nama name list kita. Senarai nama kita dah habis. Okey. Jadi inilah masa yang untuk kita pergi kepada cold market. Ataupun kadang-kadang rakan bisnes kita kata, saya sudah tak ada kontak lah, ataupun senarai nama kita saya sudah habis, sebab saya sudah lama dalam bisnes ni. Ataupun ada orang juga yang kata, saya tak ada kawan lah. Jadi bila ada yang masalah-masalah ini, tak ada kawan lah, tak ada kontak lah, inilah cadangan saya, kita boleh pergi ke dapatkan orang yang kita tidak kenali itu di cold market. Jadi sebenarnya kita tak ada alasan, maksud saya sebenarnya makin sangat besar. Makin sangat besar. Jadi tak ada alasan kita, bisnes ini susah nak buat lah, ataupun saya sudah tak ada senarai nama, betul tak? So pasaran lagi besar sebenarnya di cold market. Ini yang maksud saya di sini. So kalau kita tak ada pilihan, pilihan kedua ialah kita pergi ke cold market. Jadi pada saya ada dua kunci utama, dua kunci utama untuk kita menembusi cold market. Pertama bagi saya yang paling penting adalah skill asas ataupun kita kata basic skill, yang mana mana-mana skill ataupun kemahiran yang berkenaan dengan Usana. Okey, itu pertama. Kedua kunci utama ialah bagi saya kita kena adakan tindakan yang besar-besaran. Maksudnya kita kena gunakan masa kita sepenuhnya untuk usahakan
yang mana kita cuba jumpa seberapa ramai yang boleh prospek kita. Jadi maksudnya kita kena mulakan dengan kuantiti yang besar. Dari kuantiti yang besar, prospek yang kita jumpa ataupun siapa-siapa yang kita sponsor tu, daripada kuantiti yang besar itu kita pula pilih kualiti. Maksudnya kuantiti dulu, kuantiti dulu, kualiti kemudian. Sebab kita kena ada kuantiti dulu, baru kita boleh dari kuantiti itu kita pilih leader ataupun pilih kualiti yang baik, rakan bisnes yang berkualiti. Okey, ini yang maksud saya. Jadi ini dua kunci utama bagi saya macam mana kita boleh menembusi core market. So itu sebab skill asas adalah sangat penting sebab memang tak ada legenda dalam bisnes Usana ini. Okey. Jadi seperti kita kata contohnya di sebelah kiri Michael Jordan. Dia seorang memang legenda dalam bola keranjang lah, ya. Jadi untuk dia jadi seorang bintang dalam sukan bola keranjang, memang dia tak ada jalan singkat, ya, tak ada jalan singkat. So dia setiap hari dia berlatih, setiap hari dia berulang kali dia melontarkan bola keranjang tu kan. Jadi skill asas itu sangat penting. Termasuk juga mungkin dia kena latih stamina dia. Jadi itu memang tak ada jalan singkat. Ataupun sebelah kanan itu contohnya yang mungkin legenda Muhammad Ali, yang mana peninju yang sangat-sangat terkenal lah masa dulu. Jadi mereka kejayaan mereka semua itu melalui skill asas yang mana mereka sudah berlatih mungkin bukan beratus-ratus kali lah, beribu-ribu kali, sehingga mereka bila dia turun padang saja, turun ke langgang saja, dia boleh mencatatkan dia punya pesaing dia. Ini yang maksud saya di sini, skill asas sebenarnya kejayaan untuk semua. Sama ada di bisnes Usana ke ataupun di mana-mana bidang. Jadi skill asas itu sangat-sangat penting. So di bidang Usana, apa yang saya masukkan ialah contohnya apakah skill asas yang kita perlukan di Usana. Pertama, so kita kena tahu latar belakang Usana. Maksudnya Usana sudah berapa lama di pasaran, kilang Usana di mana, contohlah inilah latar belakang Usana. Dan kedua, keunikan Usana ataupun apakah selling point Usana, seperti Usana adalah antara nombor satu antara 1,600 produk di dalam comparative guide to nutrition supplement. Contohnya di satu keunikan Usana. Ataupun Usana dimasukkan dalam buku rujukan Amerika perubatan di banyak negara moden. Ini pun satu keunikan Usana. So kita kena tahu keunikan, apakah sekurang-kurangnya 5 keunikan Usana. Okey. Ketiga, kita kena tahu dari segi produk. Dari segi produk kita kena tahu ilmu produk. Ya, produk ini untuk apa? Produk ini untuk apa? Ataupun untuk mungkin penyakit tentu. Apakah kombinasi yang terbaik untuk kesan yang paling baiklah. Jadi ilmu produk sangat-sangat penting untuk kita mencadangkan produk kepada siapa memerlukan. Okey, keempat, demo. Produk demo pun sangat penting dalam bisnes kita, sebab demo adalah satu cara macam mana kita boleh menunjukkan kepada prospek kita bagaimana dia berfungsi. Jadi ini akan menarik prospek kita, akan menunjukkan kila-kila produk kita macam mana produk ini berfungsi. Okey. Kelima, marketing plan. Marketing plan maksudnya terutama untuk kita berkongsi dengan orang yang berminat untuk buat bisnes. Jadi marketing plan itu sangat penting. Macam mana kita boleh bagi tahu prospek kita macam mana mereka boleh menjana income melalui Usana. Okey. Satu lagi ialah berkenaan dengan pasaran ataupun ekonomi semasa lah bagi saya. Contohnya hari ini, bila kita nak nak bagi tahu prospek kita kenapa demo marketing adalah penting.
ataupun Usana adalah penting pada masa kini. Jadi kita kadang-kadang prospek kita kata mungkin dia ingat hari ini saya masih dalam keadaan yang sangat selesa. Kerja saya okey, tak ada masalah. So ataupun bisnes saya masih okey, kenapa saya nak ceburi dalam Usana? Jadi kita kena bagi tahu dia apakah risiko sekarang, apakah keadaan ekonomi sekarang. Sekaranglah contohnya hari ini ringgit Malaysia bila kita tukar dengan USD berapa nilai dia? Setahu saya lah lewat-lewat ni ringgit Malaysia sudah jatuh sehingga 1 USD 4.7 lebih. Ini yang keadaan sekarang. Ataupun satu Singapore dollar dah sampai 3.4 lebih. So ini keadaan-keadaan semasa yang kita boleh kaitkan keadaan ekonomi dengan pasaran ataupun dengan Usana, yang mana kita boleh mengingatkan prospek kita sebenarnya inilah masa yang terbaik mereka cari satu mungkin income sampingan ataupun satu backup income untuk mereka. Okey. Dan akhir sekali saya rasa sangat penting kita kena pandai bercerita ataupun berkongsi testimoni yang mana sebenarnya bercerita ini sangat penting. Kenapa? Sebab banyak masa kita bila kita bercerita kita boleh menarik emosi prospek kita supaya mereka boleh tertarik ataupun terpengaruh dengan cerita-cerita yang mana mungkin pelanggan-pelanggan kita yang sudah menggunakan produk Usana, apakah perubahan dari segi kesihatan mereka, ataupun sesiapa yang sudah memasuki dalam Usana, apakah perubahan mereka dari segi ekonomi mereka, perubahan dari segi perkembangan personal mereka dalam Usana. Jadi bercerita ini sangat-sangat penting. Kenapa? Sebenarnya kita ada satu ayat yang mana kita kata kalau hari ini kita pandai bercerita di Usana, sebenarnya dia akan membawa banyak rezeki pada kita. Maksudnya dia akan membawa banyak income ataupun sales untuk kita di dalam Usana. So jadi bagi saya inilah skill asas yang sangat penting untuk kita berkongsi Usana. Okey, selain daripada itu, peralatan untuk kita berkongsi Usana itu pun sangat penting, terutama bila kita jumpa prospek lah di pasaran stranger. Okey, pertama alat yang kita perlukan ialah kita sentiasa bawa dengan kita bersama-sama ialah comparative guide to nutrition supplement lah, itu pertama. So saya juga sentiasa dengan saya ialah bila di pasaran saya ada satu file yang mana hard copy lah, yang mana semua file ni mengandungi informasi berkenaan dengan keunikan Usana, 5 keunikan Usana. Okey, ketiga saya juga ada yang buku rujukan perubatan memes lah, fotokopi dia supaya terutama bila saya jumpa orang yang profesional, so kita boleh berkongsi mereka, bagi tahu mereka sebenarnya Usana adalah disenaraikan dalam rujukan memes ataupun PDF. Okey, keempat, so kita sentiasa kena ada senarai harga bersama kita. Jadi bila prospek kita tanya apakah harga produk kita boleh tunjukkan kepada mereka bila-bila masa. Jadi selain daripada itu, produk flyer, flyer produk sangat penting. Business plan elite team, flyer dia pun sangat penting. Lepas tu kita pun ada satu buku cadangan produk Usana, jadi itu pun sangat penting. So selain pada itu ialah borang permohonan sama ada jadi pengedar ataupun pengguna. Sebab apa? Ini sangat penting. Katakan bila kita jumpa siapa-siapa saja di mana-mana, selepas kita berkongsi dengan mereka berminat untuk jadi pengedar ataupun pengguna. Jadi kita
bila masa kita boleh keluarkan borang untuk mereka isikan borang itu, dan sekaliguslah kita boleh dapatkan mereka sebagai kita punya partner. Okey. Dan kertas kosong, biasa saya pun ada kertas kosong dengan saya, dan ini terutama bila saya berkongsi marketing plan dengan mereka, sangat pentinglah kertas kosong. Dan juga saya sentiasa ada name card saya lah, so untuk memperkenalkan diri kita kepada prospek, ya. So ini 10 benda penting yang saya sentiasa ada pada saya lah bila saya di pasaran di sana, di luar. Okey, bagaimana kita boleh berkongsi dengan stranger ataupun orang yang kita tak kenal, ya, ataupun bagaimana kita boleh buka mulut kita untuk memulakan perbualan kita. Okey, sebelum saya teruskan, mungkin saya cuba nak share satu video dari YouTube. Okey, saya cuba sharekan satu video sebelum saya teruskan, ya. Okey. Mulakan perbualan supaya stranger tapi salah, kita tak tahu macam mana nak memulakan perbualan seorang yang baru kita jumpa ataupun stranger. Sebab kita tak tahu, mungkin orang tu adalah potential customer kita, ataupun mungkin orang tu adalah orang yang kita cari-cari selama ni. Soalannya adalah macam mana nak memulakan perbualan. So di sini saya nak share dengan tuan-tuan dan puan 8 step macam mana nak memulakan perbualan supaya stranger ataupun orang yang baru kita kenal selesa berbual dengan kita. So step yang pertama, smile. Mungkin ada yang kata macam, alamak aku segan lah. Tapi tuan-tuan dan puan percayalah, smile adalah salah satu alat, salah satu cara, salah satu teknik yang insya-Allah garanti berkesan. So, first step adalah senyum. Kita senyum dengan dia dan insya-Allah mereka pun akan membalas kita dengan senyuman. So, itu step yang pertama. So, step yang pertama adalah smile, senyum. Senyum kepada dia lah. Then, next, yang kedua, talk about weather or time. Bercakap tentang cuaca ataupun masa. Alright? Contoh, hari ni, sekarang ni musim panas kan? Panas lah sekarang. So, dia automatically insya-Allah akan reply. Orang yang baru kita jumpa tu automatically akan reply. Lah, panas lah sekarang ni. Ataupun bila kita sebut soal masa. Sekarang ni dah bulan Mac kita perasan kan masa memang cepat masa berlalu. Dan insya-Allah dia pun akan reply, lah betul lah, tak perasan lah, dah nak cuti sekolah dah, contoh. So itu adalah salah satu conversation yang kita kata kick off conversation. So itu yang kedua, talk about weather or time. Then step yang ketiga adalah introduce yourself. Baru kita introduce diri kita. Hai, saya Rizal, dan bila kita memperkenalkan diri, insya-Allah mereka juga akan memperkenalkan diri mereka kepada anda. Dan dia pun kata, saya Zafran, saya Izzat contohnya, saya Hanif contohnya. Dan selepas step yang ketiga, introduce yourself. Step yang keempat, talk ataupun ask about them. Tanya tentang mereka. Jangan sekali-kali kita bercakap tentang diri kita. Tahu tak, saya daripada ni tau. Never. So, step yang keempat adalah tanya perihal mereka. Tuan Zafran bekerja di mana? Ataupun Tuan Izzat buat apa Tuan tinggal dekat mana So, itu adalah soalan ataupun step yang keempat. Ask about them. Dan disitulah akan berlakunya lagi conversation yang seterusnya. Dan dia pun akan tanya kita insya-Allah. Dan disitulah tuan-tuan dan puan, kita akan dapat idea apa lagi soalan nak tanya. Tapi point dia adalah kita tanya tentang mereka. Jangan sekali-kali kita beritahu tentang kita. So itu yang keempat. Yang kelima, find me too. Me too adalah macam, sama lah kita. Yes, me too. Contoh, Tuan tinggal dekat mana? Saya tinggal dekat USG 20. Saya pun duduk dekat area
di situ juga. Yes, me too. So, yang kelima adalah find me too. Sebab manusia suka bercakap dengan orang yang sama dengan dia. Right? So, itu adalah yang kelima. Find me too. Yang keenam, compliment them. Puji. Puji mereka. Dan puji yang berada pada masa tu. Contoh, saya sukalah tuan punya suit. Uish, saya sangat suka. Tuan selalu buat suit dekat mana Contoh. Ataupun, saya sukalah tuan punya spek. Selalunya tuan tempat ataupun beli online ke dekat mana Puji. Puji. Alright. So, itu adalah yang keenam. Yang ketujuh, ask for their opinion. Yang ketujuh adalah tanya pandangan mereka tentang sesuatu. Sebab lumrahnya manusia, dia sangat suka kalau orang nak validation daripada mereka. Tuan rasa kalau macam contoh, saya buat macam ni, okey tak? Contoh. Tuan rasa kalau macam contoh, saya buat spek dekat tempat ni, okey tak? So, ask for validation. So, sekiranya kita ask for validation daripada orang yang kita baru jumpa, mereka rasa macam, wah bagus dia ni. Seolah-olah macam kita appreciate dengan pandangan mereka. Right? Dan last sekali, yang ke-8 adalah be present. Right? Be present. Ramai antara kita yang baru jumpa dengan orang, baru kenal dengan stranger, kita dah main phone. Okey. Saya sebenarnya daripada Shah Alam, tapi sambil main phone. So, yang ke-8 adalah be present. Be present, elakkan daripada menggunakan smartphone ataupun make eye contact. Ada eye contact dengan mereka. So, insyaAllah, tuan-tuan dan puan, mereka akan suka dengan anda. So again, ada 8 step macam mana untuk memulakan conversation dengan seseorang yang baru kita jumpa. Yang pertama, saya bilang smile. Yang kedua, talk about weather or time. Yang ketiga, introduce our name. Yang keempat, ask about them. Yang kelima, find me too. Yang keenam, compliment them. Yang ketujuh, ask for their opinion. Dan last sekali, be present. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, jadi boleh dengar, boleh nampak tu video ya. Okey, saya sekarang sambung balik. So, seperti yang tadi dalam video tu lah, sebenarnya itu yang cara yang biasa saya bila saya jumpa stranger ataupun orang yang saya tak kenal, saya gunakan cara ini untuk memulakan perbualan itulah, perbualan itu. Okey, biasanya seperti yang tadi apa yang dia kata. Sorry ya. Okey, senyum tu sangat penting lah. Senyum memang satu benda yang orang takkan reject lah. Senyum, kita menganggukkan kepala kita ataupun kita tanya khabar. Okey, biasalah ini yang saya buat untuk memulakan, untuk mengenakan diri. Kedua, seperti saya kata, dia kata pun sama seperti saya. Kita cuba cari keistimewaan prospek kita. Maksudnya pada masa itu, contohnya dia pakai satu spek yang menarik, you boleh bagi tahu dia, cantik spek ni, you dapatkan dari mana? Puji dia. Ataupun kalau dia tengah pakai satu jam yang cantik ke, awak pun boleh puji, oh cantik jam awak. Jadi itu yang memang bila kita puji, jadi biasanya orang takkan menolak lah, ataupun orang tak suka. Jadi kita akan cakap suatu benda yang mana orang suka. Bila orang suka, kita senang mulakan perbualan kita. Ya, so ketiga, kita boleh cari satu topik perbualan lah. Contohnya kita kata, cuaca hari ini macam mana? Kita pun boleh mungkin mulakan dengan, hari ini trafik sangat jam lah. Ini pun satu cara untuk kita cari satu topik macam mana kita memulakan perbualan kita. Ataupun kadang-kadang kita pun boleh tanya jalan, walaupun kadang-kadang kita tahu tempat itu, tapi kita sengaja tanya saja nak mulakan perbualan itu. So tak ada benda yang salah, yang penting asalkan kita boleh memulakan perbualan kita, ya. Dan seterusnya mungkin boleh kita bagi name card dan kita kenalkan diri kita. Itu sangat pentinglah bagi saya, ya.
Dan kita boleh juga bagi leaflet, Yusana, ataupun kita boleh mulakan tanya, pernah dengar Yusana tak Encik? So bila kita tanya dia pernah dengar kan? Mungkin kalau dia kata saya tak pernah. Jadi dari situ kita boleh teruskan, kita boleh bagi berikan lebih banyak maklumat pada dia. Ataupun walaupun dia kata saya pernah dengar Yusana. Jadi dari situ pun kita boleh mulakan. Oh, Encik kalau sudah tahu Yusana, sudah ambil produk Yusana ke? Ataupun mungkin Encik pernah dengar tapi tak pernah ambil produk Yusana, ataupun tak tahu bisnes di macam mana. Ini yang kita boleh mulakan perbualan selanjutnya lah. So ini cara-cara kita macam mana kita memulakan perbualan dengan seorang stranger. Okey, ini yang biasa saya akan buat lah. Okey, dan ini sedikit contoh yang mana pengalaman saya, apa yang berlaku pada saya lah. Saya nak berkongsi sedikit contoh-contoh di sini. Okey, ini satu contoh yang pertama, Phuket. So saya pernah jumpa seorang Indonesia lah. Mungkin itu ialah sebelum PKP 3 tahun yang dulu lah. Okey, saya jumpa orang yang bernama Jamal ini di Aeon, di Kelang, yang mana pada hari itu saya ada masa saya berjalan-jalan di Aeon lah. Saya bawa beg saya juga bersama dengan semua alat saya lah, alat Yusana saya. Pada hari itu saya nampak yang orang ni bernama Jamal ni, dia duduk di satu kursi panjang. Biasa di Aeon kan ada kursi panjang, dia duduk situ. Jadi saya pun sengaja duduk di situ dan saya mulakan perbualan dengan dia lah. So dari situ saya selepas tu saya mulakan perbualan dengan dia. Saya tanya dia pernah dengan Yusana tak? Dia kata tak benar dengar. Lepas tu saya teruskan. Saya buat demo di situ juga. Saya buat demo, saya bagi tahu apakah keunikan Yusana, saya tunjukkan dia apakah kelebihan Yusana. Lepas tu dia berminat. Seterusnya mungkin sebut sedikit dengan marketing plan lah. Dan dia kata berminat, dan selepas tu besok dia suruh saya pergi rumah dia besok untuk yang selanjutnya, keterangan selanjutnya. Jadi selepas besok saya pergi jumpa dia dan saya sign up dia. Saya sign up dia sebagai seorang pengedar, dan selepas itu kita mulakan lah. Saya mulakan dengan dia untuk mulakan bisnes Yusana. So dia bawa saya pergi jumpa kawan-kawan dia, dan dalam 56 hari dia capai PPP dia. Dan melalui dia sponsor 8 orang, dia menaja 8 orang. Dan walaupun begitu, hampir semua orang yang dia sponsor itu adalah pengguna sajalah. Antara 8 orang yang dia sign up tu, 7 orang pengguna, melainkan seorang yang di tengah-tengah ni nama Ronnie. Maksudnya selepas Jamal capai PPP dia, yang lainnya tak teruskan untuk bisnes, cuma Ronnie sajalah yang teruskan bisnes. Jadi dari Ronnie ni saya teruskan bersama dia, dan Ronnie pula mulakan PPP dia lah, dapatkan orang untuk dia sponsor. Sama juga dia pun sponsor 1, 2, 3 sampai 8 orang. 8 orang, dia dapatkan 8 orang, lepas tu dia capai PPP dia. Perkara yang sama berlaku. 7 orang tidak buat bisnes, hanya sebagai pengguna. Cuma seorang saja yang buat bisnes, yang itu orang ketiga yang sebelah kanan, nama dia Rose, orang India. So, sekali antara 8 orang tu, Rose saja yang teruskan bisnes. Dan Rose ni yang sekali dia boleh berjalan lebih jauh lah. Dia dapatkan PPP dia, lepas tu dia buat bisnes dia sehingga jadi seorang sewa director. Dan dari Rose, kita boleh lahirkan dalam antara pasaran, dia tak bergerak. Okey, so dari Rose, dalam line rangkaian ini, saya boleh melahirkan seorang Grand Slam. Ini Grand Slam India yang pertama di Malaysia lah. Dan sehingga hari ini adalah
hanya seorang saja Grand Slam orang India di Malaysia, di USANA Malaysia. Dan bukan saja Grand Slam, tetapi di belakang itu pun kita dapat lahirkan dua orang doktor yang salah seorang jadi CEO director juga, ya. Jadi ini satu contoh co-market. Jadi bagi saya dalam perkembangan dalam line ini, satu benda yang saya nak berkongsi ialah moralnya ialah kita jangan putus asa. Jangan putus asa maksudnya dari orang pertama jamaah itu dari 8 orang tinggal seorang saja. Selepas dapat orang ni, jamaah pula dia sudah meninggalkan, dia sudah putus asa, dia sudah meninggalkan USANA. Dari Roni pula 8 orang, 7 orang meninggalkan dia dapat seorang saja, Ros, dan Ros terusnya teruskan. Tapi akhir sekali Roni pun sudah putus asa, dia pun sudah berhenti. Tapi walaupun begitu, line ini terus bergerak. Line ini terus bergerak sehingga CEO Director dan Co-Director sehingga Grand Slam. So moral di sini saya ialah, pertama kita jangan give up. Kita jangan give up, kita teruskan berkongsi. Okay? So ini contoh yang pertama lah untuk co-market. So saya teruskan dengan contoh kedua. So contoh kedua ialah saya dapatkan seorang orang ini dari WeChat, dari social media WeChat, ya. Saya dapat jumpa dia melalui WeChat dalam satu di sebelah kiri tu anda boleh nampak adalah melalui people nearby, ya. Dalam WeChat tu ada satu segmen yang mana kita boleh add, tambah orang, cari orang yang dalam distance yang dekat lah, nearby, ya. So dari situ saya dapat dia, so saya mulalah chat dengan dia. Selepas tu saya appointment dengan dia, jumpa kat luar, dan selepas tu dia sign up. Dari dia jangan nama dia Zarin nama ni, saya seterusnya boleh dapatkan satu line yang mana kebanyakan semua mereka adalah kaum India, kaum orang India yang masuk. Jadi sehingga hari ini kita dapat seorang CEO Director nama dia Wan Mandi, yang mana masih berterus dengan kita hari ini di USANA. Okey, ini satu case yang nombor 2 lah, yang mana saya dapat dari WeChat social media. Dan seterusnya ini satu lagi seorang doktor. Saya dapat seorang doktor dalam case ini dari Facebook. Yang mana setelah saya dapat dia bawa saya dari KL ke satu pekan kecil lah di Negeri Sembilan. Namanya tempat ni adalah Kemencih. Dia bawa saya ke Kemencih untuk jumpa kawan dia di situlah. Dari situ di Kemencih kita dapat sponsor seorang suami isteri, Encik Ismail dan Fauzia nama dia. Dari situ dia perkenalkan kawan-kawan dia di Kemencih. Dari situ mulalah kita buka pasaran rangkaian kita di Kemencih. Kita mula buat sharing, perkongsian. Kita mula buat home party, kita buat demo, dan kita mulalah mulakan market di situ di Kemencih. So selepas tu bukan saja kita buat home party di situ, kita juga bawa mereka untuk menghadiri POP ataupun seminar USANA yang berada di pejabat USANA di KL, dan juga kita bawa mereka juga dengan bas, ya, ke mengikuti USANA Jelajah Selatan di JB masa itu, ya. Okey, dari situlah kita mula, dan selepas itu bila awal tahun ni kita ada convention USANA, mereka juga menghadiri convention USANA. So bukan setakat itu saja, selepas itu kita pun adakan POP yang lebih besar lah, ceramah USANA yang lebih besar di Kemencih dengan bantuan tim USANA, tim management team lah, tim pengurusan USANA di Kemencih. Okey. Dan so masa itu saya luangkan banyak masa di Kemencih lah. So bukan saja di Kemencih, saya juga pergi ke tempat yang berdekatan di Kemencih. So dari situ saya masuk ke Felda Negeri Sembilan, seperti Felda di Rokan Utara, Felda Jelai, yang mana
untuk pengetahuan semua, memanglah tempat itu adalah penorka lah, kebanyakan penorka kelapa sawit ya, penorka kelapa sawit. Dari situ saya pun dapat luaskan rangkaian saya di situ. So bukan saja Felda Rokan Utara, Jelai dan juga Felda Hutan Perca ya. Yang untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya sebelum ni saya tak pernah masuk Felda. Tapi dengan peluang, dengan bila saya berada di Kemencih, saya berpeluang ataupun saya dengan itu maksud saya interest tu yang untuk mengembangkan bisnes Usana ke co-market, saya beranikan diri walaupun saya tak pernah masuk Felda, saya masuk ke Felda untuk mengenakan Usana kepada orang-orang tempatan peneroka di situ. Okey. Dan seterusnya sewaktu saya di Kemencih, di tempat yang dekat berdekatan seperti Tampin, di situ ada satu hari saya jumpa seorang orang JB di Maidin Tampin ya. Saya jumpa seorang orang JB di Tampin yang mana nama dia Ungku Mahathir yang mana jadi partner saya sekarang lah, yang mana dari situ sekarang saya berkembang mengembangkan market saya di JB bersama-sama dengan dia lah. So bukan itu saja, sebelum tu saya juga bawa dia ke Usana Convention pada awal tahun ni. Dari situ dia mula nampak potensi Usana, dan selepas daripada Convention Usana, dia mulakan aktiviti dia lah di JB. So untuk tuan-tuan dan puan-puan, saya nak berkongsi di sini ialah sebenarnya Convention Usana adalah sangat penting, sebab kalau kita boleh bawa sesiapa yang boleh menghadiri Convention Usana yang mana kita adakan setiap tahun, banyak orang dia boleh buka mata dia. Maksudnya dari situ dia boleh nampak, oh sebenarnya Usana ini adalah satu pasaran yang sangat besar, satu bisnes yang sangat besar. Jadi ini akan meyakinkan mereka untuk menjeburi dalam bisnes Usana ini. Jadi masa akan datang ataupun tahun depan, bila kita ada Convention Usana Malaysia, ada Convention Asia Pasifik yang diadakan masa tahun depan bulan April, cuba bawa sebanyak ramai yang boleh untuk menghadiri Convention Usana, sebab setiap orang yang awak bawa dalam kepada Convention akan jadi satu titik yang permulaan untuk awak mengembangkan rangkaian awak di Usana. Sangat penting jadi untuk Convention Usana. Okey, jadi sekarang saya bersama mulakan bisnes kita untuk mengembangkan bisnes kita dekat JB sekarang lah. Okey, bukan itu saja, yang saya rasa dalam 2-3 bulan yang dulu di Usana kita pun mulakan satu kempen ataupun program yang nama dia Blue Storm. Okey, Blue Storm, yang mana Usana akan mempekarkan kita dengan flyer Blue Storm lah. Okey, so dari situ juga di JB saya gunakan flyer Blue Storm yang saya ada itu. Saya cuba pergi ke jumpa doktor-doktor di klinik. So saya cuba masuk klinik di Johor Bahru. Okey, so dari situ selepas saya cuba banyak kali lah, mungkin lebih dari 10 klinik, sekali saya berjaya dapat menaja seorang doktor dari satu klinik, nama dia Dr. Aziani lah. Dari Dr. Aziani ni saya juga dapat ada 4-5 orang doktor juga dalam rangkaian lah. So Blue Storm ni pun satu cara untuk kita macam mana kita menembusi co-market ya. So seterusnya apa yang saya nak berkongsi di sini ialah sebenarnya co-market tu, bila kita cuba menembusi co-market ni secara mendalam ya. Maksud saya mendalam ialah bukan saja kita ke seorang saja, orang pertama saja co-market, orang pertama. Tapi apa yang kita nak buat ialah kita cuba dapatkan orang pertama, kita cuba jadikan stranger ni, orang yang kita tak kenal ni, jadi orang yang kenal dan di bawah downline
sebagai downline kita. Dan dari downline kita ini, kita cuba dapatkan name list dia atau bersama-sama dengan dia kita cuba explore ataupun kita korek nama di belakang dia. Nama name list di belakang downline kita, bukan saja downline ini dan downline dia, downline dan kita akan korek, akan kita kembangkan line dia. Kita cuba dapatkan orang di bawah dia. So apa yang di sini saya maksudkan ialah, so kita seperti dalam kisah Yusana ni kita cuba buat sebagai kita buat sebagai untuk mengupas bawang ya. So kita mengupas bawang ni kan, bawang ni ada dia banyak lapis kan. Kita akan cuba mengupas selapis kita akan mengupas. Jadi sama juga seperti Yusana ni, bila kita dapat seorang dari stranger, kita tukarkan dia jadi downline kita cuba dapatkan orang di belakang dia. Kita cuba dapatkan name list di belakang dia yang jadikan dia dari core market, kita jadikan dia warm market yang besar. Itu yang kita kata di sini. Sebenarnya core market dia sangat besar. Macam mana kita nak besarkan core market ni adalah dengan cara dari seorang stranger kita tukar dia jadi downline kita, dan jadi downline kita dapatkan orang di belakang dia. Ini yang kita cuba nak buat. Jadi dari situ kita cuba menaja secara besar-besaran. Jadi ini satu kunci yang kejayaan di Yusana ini ialah, so tindakan kita kena secara besar-besaran. Bukan saja kita menaja orang, tapi kita juga menolong downline kita untuk menaja ataupun kita dapatkan orang di bawah, di belakang dia. Ini yang kita cuba menembusi, membesarkan pasaran Yusana yang kita ada. Okey. Dan akhir sekali ini adalah slide saya. So ramai orang kata, buat Yusana ni susah lah. Saya tak ada kawan. So bila kita tak ada kawan, tak ada name list, kita duduk di rumah saja. Jadi bila kita duduk di rumah itu dah susah lah kan. Tapi apa yang kita nak buat ialah, kita jangan duduk rumah. Kita keluar dari rumah kita cari jalan. So bila kita keluar dari rumah, kita ada jalan. So ini yang kita nak buat. So jangan kita fikir, saya tak ada apa-apa, kita duduk di rumah. Kita keluar dari rumah, kita cari jalan. So bila kita cari jalan, memang ada jalan. Okey. So saya rasa setakat ini saya punya perkongsian untuk hari ini. So sekian terima kasih. Saya harap apa yang saya perkongsi hari ini boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan Yusana kita sini. So kita jumpa di Kemuncak ya. Okey, terima kasih. Saya pas balik pada Mr. Lee. Okay, thank you so much pada Mr. Ng. Ya, Okay, sama-sama. jadi yang penting sekarang ni ialah keluar daripada rumah. Jangan duduk rumah. Okay, Betul. duduk rumah actually susah. Kalau anda keluar rumah, okay, at least anda ada peluang lah jumpa dengan orang, walaupun orang tu kita tak kenal. Okay, jadi saya memang mengucap terima kasih pada Mr. Ng. Kalau kita tengok dari segi macam mana dia approach pergi ke Maiden sahaja, okey, duduk approach kepada orang yang menjual jamu, orang Indonesia tu, okey. Kemudian tak sangka daripada orang Indonesia tersebut tu, okey, boleh datangnya dia punya kita punya Gold Director, Grand Slam India yang pertama dan satu-satunya Grand Slam India yang ada dekat Malaysia. Okey, kita tak tahu sebenarnya, nampak tak? Orang kata rezeki tu tak salah alamat. Okay, kita buka mulut saja, kita akan berjaya. Okay, Mr. Ng mungkin boleh stop sharing berkaitan dengan slide ni. Recording stopped. Alright. So, thank you so much. Jadi, saya harap anda belajar sesuatu. Lagi-lagi pun sekarang ni, Yusana tengah begitu hebat melancarkan Blue Storm. Okay? So, Blue Storm ni sebenarnya kalau siapa yang join selasa lepas, saya punya talk dekat Yusana HQ, actually Blue Storm adalah satu benda yang memang, satu benda ataupun satu program yang memang semata-mata untuk call market. Okay, kita buat booth, kita pergi ke sekolah, kita pergi ke masjid, kita pergi ke mana-mana sahaja untuk berjumpa dengan orang. Okay, so sama juga konsep dia kepada call market. Kita berjumpa dengan stranger.
Okey, cuma nak tak nak sahaja. Okey, lebih kepada siapa yang buat full time dekat sini. Kadang-kadang waktu pagi tu dia tak ada apa-apa benda nak buat, betul. Okey, jangan duduk rumah. Okey, kalau duduk rumah anda malas, betul? Duduk kat sofa, tengok TV, baring-baring, golek-golek dah tengah hari. Golek-golek dah petang, betul? So, setkan diri anda siapa yang buat full time, pagi-pagi dah keluar. Okey, keluar jumpa dengan tim, jumpa dengan kawan-kawan, okey, supaya boleh buat planning, okey, dan boleh pula buat brainstorm, buat dekat pasar pagi ke. Actually banyak anda boleh buat sebenarnya dalam USANA. Okey, cuma hati keras ke tak keras saja. Okey. Jadi thank you so much pada Mr. Eng. Saya pergi kepada bahagian seterusnya. Ini kita nak buat update berkaitan dengan kita punya apa yang telah berlaku pada tim kita. Okey. So okey, anda kena stay tune sebab kita ada cabutan bertuah. Sebab hari ni ada 30 ke atas. Jadi kita akan ada, mungkin kita akan ada 3 hadiah Prof Lavanosi. Okey. Jadi kalau anda keluar sekarang, anda akan menyesal. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, growth bonus telah dilanjutkan pada waktunya. Maknanya dilanjutkan lagi sehingga hujung tahun ini. Jadi bagi siapa yang terlepas pada gelombang yang pertama, jangan lepaskan untuk gelombang yang kedua. Okey. So bagi siapa yang tak tahu apa tu growth bonus, sekali lagi izinkan saya bercerita lagi. So tinggal lagi 10 minggu tuan-tuan dan puan-puan, growth bonus adalah income instant, okey, yang kita akan dapat sekiranya kita buat penajaan. Okey. So pembelian pertama daripada orang yang kita taja tersebut, kita akan dapat 10%. Katakan kita taja seorang tu 200 PV, maksudnya dia beli produk, beli booster pack 200 point. So kita akan dapat 10% daripada 200 point itu, iaitu kita akan dapat $20. Kalau kita taja seorang PC customer, dia hanya beli Sales Essential sahaja. Sales Essential 40 PV, betul? 10% kita dapat berapa? Kita dapat $4. Okey. So ini adalah tambahan kepada income yang sedia ada. Kita ada 8 income, tambah lagi 1 income, kita ada 9 income. Jadi jangan lepaskan peluang keemasan. Walaupun klien kita join USANA beli ubat gigi. Ubat gigi berapa? 5 PV. 10% berapa? 0.5, iaitu 50 sen growth bonus kita akan dapat. Itu nak bagi anda faham apa itu growth bonus. Okay? So, okay, seperti yang saya bagi tadi 10%. Okay, ini contoh dia kalau orang tersebut tu join dengan 500 point. Okay, 10% iaitu 50 50 CVP, iaitu $50 kita akan dapat. Iaitu kita akan dapat instant RM212.50. Okay, dan growth bonus ini boleh digunakan untuk naik pangkat, untuk nak pergi percutian, Rising Star, pergi Penang dan sebagainya. So, siapa yang join pada tempoh masa ini, free membership. Kalau beli ataupun join minimum 200 point. Okay, kita akan dapat free membership iaitu RM65, anda tak payah bayar. So untuk tim kita, tuan-tuan dan puan-puan, dah bermula kita punya kontes pada minggu lepas. Okay, setiap minggu sekiranya anda enroll 2 orang 1 BC ataupun 1 orang 400 PV, anda akan diberi 1 lepas, kita ada 3 orang yang rank up. Tahniah kepada Dr. Amirul Hafiz. Okay. So mungkin dekat chat box boleh type tahniah ke, tulis 888 ke, 6666 ke untuk tahniah kepada Dr. Amirul Hafiz daripada Dr. Raja. Okay, tahniah mendapat naik kepada rank believer. Alright. Kemudian kita ada 2 orang naik sharer pada minggu lepas. Kita ada
Kak Yati ya, Nur Hayati. Okey, daripada tim Teacher Jaima, dan kita ada Umar Suhaimi yang berjaya rank up ke Sharer. Saya nak minta tolong ya kepada yang naik pangkat minggu ni, minggu lepas dan minggu lepas-lepas, tolonglah bagi saya gambar sebab saya nak buat poster. Okey, nak buat poster untuk anda. Alright. So seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita punya QRS sedang rancak untuk anda fight. Okey, dah settle 3 minggu. Okey, kita nak ucapkan tahniah kepada Dr. Raja buat masa ni seorang saja tim kita yang berjaya untuk layak ke tahap 1. Okey, tahap 1, dan okey, kita ada hampir 13 orang yang on the way nak pergi ke tahap 1. On the way tu maksudnya setiap minggu dia punya CVP tu berada dalam tahap 1 punya income. Okey. So kita ada Ustazah Nuraini, kita ada Atika Amar, kita ada Dr. Suhaila, Nasro, Dr. Widat, Farhaka, Elina Mo, Umi Rusila, Mak Rohimi, Abdul Syukur, Jaiman, Nurul Fatih dengan Dr. Jonathan. Okey. Kita nak buat gelombang kalau boleh kita nak ramai-ramai pergi ke Penang untuk QRS. So baru masuk 3 minggu, ada lagi 10 minggu tuan-tuan dan puan-puan. Nak capai level 1 tak susah Dalam tempoh 13 minggu anda hanya perlu mencapai $1,000 income sahaja, termasuk dengan grow bonus. Okey, jadi tak susah untuk anda fight. Okey, so yang ni saya tak cerita strategi dia. Okay, anda boleh tanya pada leader anda macam mana kita nak capai level 1. Kemudian kita ada Taiwan Leadership Summit. So far kita ada seorang leader saja yang tengah fight Leadership Summit, iaitu Dr. Raja. Okay, kita doakan semoga dipermudahkan perjalanan Dr. Raja untuk Leadership Summit ke Taiwan. Okey. Kemudian kita ada siapa? Okey, ini Berlin. Okey, Berlin. So far leader kita yang sedang fight Berlin ialah saya. Okey, Dr. Nurihan dengan Dr. Raja juga. Okey, so harap doakan kami sebab tinggal lagi tak banyak 10 minggu saja lagi untuk kita layak ke Berlin. Okey. So Berlin ada 4 level. Level pertama, okey, anda akan diberi wang duit poket $500 dan bercuti dekat Berlin. Okey, level 2 akan dapat $1,000 duit poket, kemudian akan bercutilah pergi ke Berlin. Level 3, okey, akan dapat $1,500 duit poket. Okey, kemudian level 4 kita akan dapat upgraded room plus lagi dengan $1,500. Okey, ini daripada Berlin. Okey, Berlin adalah pertumbuhan tahunan. Okey, pertumbuhan tahunan. Jadi bagi siapa yang nak fight anda boleh start planning sekarang sebab inilah suku yang terakhir, suku yang keempat. Kalau Berlin kalau nak fight itu kalau boleh start pada bulan 1. Okey, sebab dia pertumbuhan daripada tahun lepas dengan tahun ini. Okey, nak lagi lanjut boleh tanya anda punya leader tuan-tuan dan puan-puan. Kita just update saja. So tahniah kepada Dr. Raja semakin menghampiri ke Berlin. Okey, saya dah tengok-tengok sebenarnya tak banyak lagi Mungkin kita boleh tengok lagi, mungkin lagi 4-5 minggu boleh berjaya layak ke Berlin. Sekarang ni Dr. Raja berada kat kedudukan ke-28. Okey, leader kat Malaysia yang bakal layak ke Berlin. Okey, kalau kita tengok kita bangga sebab satu-satunya Melayu, leader Melayu yang berada dekat top 50. Okey. Kemudian ini ialah beberapa Big 5 Award. Okey, Big 5 Award yang akan disampaikan dekat Asia Pacific Convention di Malaysia. Okey, Malaysia bakal jadi tuan rumah. Okey, jadi kita ada retention reward. Okey, kalau kita tengok Dr. Nurihan telah berjaya memasuki top 25. Okey, kalau kita nampak setiap minggu Dr. Nurihan begitu sungguh-sungguh mendaki daripada 78 pergi pada 30 lebih, pergi pada 28, sekarang dah jadi 22. Okey, ingat yang ini adalah award di antara Asia Pasifik. Kita ada 10 negara. So kita bersaing dengan Korea, dengan Philippines, dengan mana-mana negara Asia Pasifik. Okey, jadi siapa yang berjaya masuk top 25 tersebut tu akan hadir sebagai VVIP. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, PPP Mastering Class, tahniah kita punya 4 leader yang berjaya hadir pada Sabtu lepas. Okey. Jadi PPP Mastering Class ini adalah satu kelas diberikan kepada orang yang mencapai PPP. Okey, lifetime PPP. Okey, jadi kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sasaran kita untuk 20 orang ID yang boleh mencapai ke kita punya PPP Mastering Class pada bulan 1 iaitu 8.0.
Okey, jadi buat masa ini ya tuan-tuan dan puan-puan, kita dah ada 7 leader yang dah layak. Okey, thank you Dr. Nurihan. So kita ada Dr. Izian, Dr. Elmi, Farid, Abdul Syukur, Dr. Amira, Nasrul dengan Ustazah Nuraini. Okey, kita ada 7 orang termasuk dengan mentornya. So kita adalah 14 orang. So kita ada 7 ID yang layak. Kalau boleh kita nak target 20 ID. Masa ada lagi sampai hujung bulan 12. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ini hadiah yang akan diberikan kepada siapa yang layak PPP dalam tempoh yang ditetapkan 14 hari, 28 hari dan 56 hari. Okey? Jadi PPP ni sangat penting sebab tuan-tuan dan puan-puan, anda bakal menikmati pencen seumur hidup. Okey? Daripada orang anda taja. Okey? Pencen seumur hidup. Jadi BBB Business Booster Bonus. BBB telah berlangsung 2 minggu. Masih lagi tinggal 6 minggu. Bagi siapa yang merasakan dirinya nak requalification. Maksudnya yang dah terlepas PPP, okey, nak buat balik. Okey, nak buat balik, ini adalah peluangnya. Okey, ini adalah peluangnya. Maksudnya anda wajib mencapainya sebelum 1 Disember. Okey, kepada orang yang ramai tanya saya macam mana pula dengan orang yang baru? Okey, orang baru pun boleh fight, tuan-tuan dan puan-puan. Contoh kalau anda ada seorang pengedar yang join minggu ini. Minggu ini dia join, okey. Maksudnya PPP dia 8 minggu, betul tak? Kalau dia nak dapatkan $160 daripada Usana ni, anda kena pastikan dia lengkapkan PPP sebelum 1 Disember. Okey, maksudnya dia kena lengkapkan dalam tempoh 6 minggu. Dia akan dapat $160. Okey, nak bagi nampak lagi jelas sila, okey, katakan ada seorang pengedar ni, dia join pada 30 November. Okey, 30 November. Hari pertama 30 November So, dia boleh tak nak dapatkan BBB ni? Okey, jawapan ni boleh. Iaitu dalam tempoh 24 jam dia kena settlekan $1,600. 1,600 PV. Taja 4 orang, 1,600 PV, maka dia boleh dapatkan $160 ekstra daripada Usana. Okey, saya harap ini clear sebab ramai yang macam masih bingung lagi. Okey, dan tuan-tuan dan puan-puan, duit ini $160 tersebut tu hanya akan diberikan pada minggu pertama, suku pertama. Okey, tahun 2024. Okey, minggu yang kedua Januari. Okey. So sama ada anda lengkapkan awal ke, anda lengkapkan lewat ke, yang penting duit akan diberikan semasa Januari. Okey, pada minggu yang kedua. So harap ini boleh anda faham So buat masa ni kita dah ada seorang leader yang berjaya completekan PPP, okey, requalification dan mendapat $160 iaitu Elina Mo dalam tempoh 13 hari dan beliau juga berjaya merampas hadiah yang saya tawarkan tadi untuk 14 hari. Okey, so ucapkan tahniah kepada Elina atas requalification. Maksudnya Elina tak payah fikir lagi dah setiap tahun setiap tahun dia fikirkan dia kena buat balik. Okey, tapi sekarang tak payah fikir lagi dah sebab anda telah berjaya untuk buat PPP. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya info ini adalah Blue Storm kita Okey, Carnival jom kenali Usana. Okey, saya nak menyeru kepada leader-leader yang ada sekarang ini, kalau anda ingin join, jom kenali Usana yang berada yang akan dianjurkan oleh Usana di Paradigm Mall. Okey. Inilah peluang untuk anda menyentuh call market. Okey. Kenapa saya katakan inilah peluang terbaik tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa? Okey, kenapa? Sebab segala-galanya akan disediakan oleh Usana Malaysia. Usana akan bawa turun machine health check, bone density, in-body machine. Dia akan letakkan display besar-besaran, okey. Ada counter untuk mainan kanak-kanak, ada service experience. Dan untuk kali ni special sebab selama 3 hari, program ni 5 hari, program ni Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 5 hari Ada 3 hari Jumaat, Sabtu, Ahad tu kita ada satu pentas di mana pentas tersebut akan ada doctors dengan profesional yang akan buat sharing berkaitan dengan Usana. Sama ada di fisio ke, dia adalah jurulatih ke, dia adalah doktor ke. Jadi anda boleh bawa kawan-kawan anda untuk datang. Okey. Jadi sebagai AJK,
anda boleh mendapat baju percuma daripada USANA, dan ada yuran komitmen yuran komitmen, di mana kalau anda join pada hari Rabu, Rabu, Khamis dengan hari Ahad, bayarannya RM100 satu sesi. Kemudian Jumaat dengan Sabtu ada RM200 untuk satu sesi. Saya akan berada di sana hampir setiap hari. Saya akan datang untuk membantu anda untuk buat closing. Tanyalah pencapaian kita pada yang lepas. Kita close begitu ramai, beribu-ribu PV. Saya akan bantu di sana. Anda hanya keluar untuk tarik orang untuk masuk ke dalam booth kita, buat health check machine dan sebagainya. Saya akan duduk di sana untuk membantu anda. Bersama dengan Dr. Raja, Dr. Nurihan. So tolong siapa yang nak, sebab apa tahu? Besok pukul 12 tengah hari adalah hari untuk pendaftaran sebagai AJK. Ikut pengalaman lepas, tak sampai 10 minit, kuota slot telah penuh diisi. Sebab dia bukan untuk Melayu saja. Dia untuk pengedar di Malaysia, Melayu, India dengan China. Jadi semua termasuk. Kena faham USANA sediakan segala-galanya, tuan-tuan dan puan-puan. Anda hanya datang, bawa diri, rajin, flyers ke, semualah sedang cerita. Dan banyak hadiah disediakan. Daftar satu BC ke, daftar beli satu produk sekalipun, USANA akan bagi hadiah. Jadi inilah masanya untuk anda jadi AJK, inilah masanya untuk anda tarik ramai kawan anda untuk join, dan inilah masanya juga anda call market. Kalau anda rasa susah, anda seorang-seorang nak buka booth, dekat Maiden ke, ataupun nak cari orang, inilah masanya. Sebab setiap masa ada 20 AJK yang akan bersama-sama dengan anda. Jadi tak adalah anda malu ke, kena reject ke, sebab anda bergerak berpasukan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap dalam grup nanti tolong tulis nama anda supaya saya nak tahu berapa ramai yang untuk satu-satu sesi. Kemudian hari Isnin nanti saya akan bagi anda link, anda kena daftar sendiri pilihan slot anda. Saya tak boleh nak tolong anda daftar sebab ramai. Saya takut nanti bila saya daftar A, yang C tak sempat pula. So saya akan bagi link tersebut untuk anda daftar sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, rebutlah peluang ini sebab USANA dah bagi peluang ini di Johor Bahru, di Paradigm. Dan satu lagi selling point dia, minggu tersebut adalah minggu Deepavali. Hari Ahad dan hari Deepavali. So kita boleh expect crowd yang begitu ramai datang Paradigm untuk beli baju raya, untuk sesuatu lah, untuk beli dan sebagainya. Jadi, dan anda jangan risau, kita akan bagi training. USANA akan buat Zoom juga, ajar anda macam mana nak buat sales, macam mana nak approach orang, everything disediakan. Kemudian apa lagi dia. Ini Selasa depan, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada Zoom, dan ini terbuka pada umumnya. Anda boleh ajak rakan-rakan anda. Kita ada penceramah kita, Irfan Samsudin, atlet kebangsaan, lempar cakra negara, yang begitu hebat, pemegang pingat emas Sukan C untuk 5 kali berturut-turut, dengan tajuk Atlet Percaya USANA. Inilah prospecting. Maksudnya nanti saya akan bagi link. Anda kena panggillah rakan-rakan anda, terutamanya kepada atlet dengan jurulatih yang masih lagi was-was, betul ke USANA ni? Boleh ke nak kongsi USANA? Macam mana USANA boleh meningkatkan prestasi atlet? Kalau atlet makan USANA, tiba-tiba gagal doping, macam mana? Segala-galanya akan dijawab dalam slot ini. Sebab kita ada atlet kebangsaan yang akan bagi buat sharing. So jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hari Selasa 24 Oktober 8.30 sampai 9.30. Apa lagi? Oh, itu saja. Setakat ini anda nak tanya apa-apa tak sebelum kita pergi ke kita punya bahagian terakhir, cabutan bertuah. Tengok anda bertuah tak pada hari ini. Kalau ada soalan boleh tanya. Tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, kalau ada soalan pun jangan risau, anda boleh PM saya ataupun anda boleh tanyalah dalam anda punya grup mentoring masing-masing. Alright, mana saya punya cabutan bertuah? Sekejap. Sebelum pergi pada cabutan bertuah, lupa Kalau boleh saya nak anda semua buka kamera.
untuk kita ambil gambar. Boleh? Kita ambil gambar dulu. Okey, tak adalah terus hilang betul? Lepas jabatan betul Okey, thank you so much masing-masing. Ada yang kat kereta, ada yang dekat rumah. Okey, ada yang tengah baring-baring. Okey. Biar boleh buka kamera, buka kamera. Okey. So kita ambil untuk page yang pertama. Okey, kejap Okey, good. Dan kita pergi pada page yang kedua. Okay, sebentar. Kejap. Okey. So, kejap kita pergi pada cabutan bertuah. Okey, jadi hari ini sebab kita ada lebih 30 orang. Okey. Jadi ingin berbesar hati saya nak bagi 3 hadiah, 3 botol Prof Lavanosi untuk anda semua. Okey. Jadi seperti mana yang kita dah bagi tahu hari itu siapa yang pernah memenangi hadiah akan tak dapat lagi lah sebab kita bagi peluang kepada orang yang tak pernah dapat. Okey. So yang pertama, kita tengok siapa yang berjaya untuk mendapat Prof Lavanosi daripada saya Abang Don Saya rasa Abang Don minggu lepas dah dapat, betul? Okey. Jadi kita bagi peluang pada orang lain Abang Don Okey. Yati Vosman. Yati Vosman. Ada tak Yati Vosman? Kalau ada boleh reply dekat chat box saya. Ada tak? Ada tak Yati? Saya Mr. Lee. Kak Yati. Kak Yati Harun ke? Betul lah Kak Yati Harun? Okey. Ya, tahniah Kak Yati. Okey. Tahniah Kak Yati berjaya naik ranking. Okey, ranking, dapat income. Okey. Malam ni dapat first time masuk kelas dapat pula cabutan bertuah. Okey, tahniah. Okey, kita cari lagi 2 orang Atika. Ada tak Atika? Kita punya farmasis. Atika. Kalau ada sebut saya. Ada. Okey, tahniah. Okey, Atika Yahoo. Ya, best. Okey. Atika pun tahniah berjaya naik ranking minggu lepas naik ke believer Alright. Okey. Kita shuffle. Okey, kita dapatkan lagi seorang. Dr. Afiq. Ada tak Dr. Afiq? Ada. Mantap. Dr. Afiq daripada tim Dr. Jonathan Wah, tahniah. Okey. Dr. Afiq. Alright. Nanti Dr. Afiq kena bagi saya alamat boleh tahu Dr. Afiq tinggal mana tak? Sama ke dekat Sandakan juga ke? Okey, Sandakan. Okey. Nanti Dr. Afiq mungkin saya tak pasti Dr. Afiq ada nombor telefon saya ke tak. Nanti mungkin minta dengan Dr. Jonathan okey untuk nombor telefon saya so saya boleh post. Alright. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, thank you so much kepada anda yang join pada hari ini. Nampak anda tak sisil sebab anda join kelas, anda belajar sesuatu yang baru daripada speaker kita setiap minggu.
Okay, anda join kelas juga, anda santai-santai, anda dengar kelas, anda juga dapat hadiah cabutan bertuah daripada tim kita. Okay, jadi minggu depan adalah minggu yang keempat. Okay, buat sesuatu, bincang dengan anda punya leader. Okay, siapa yang tengah fight PPP, don't give up. Okay, grab $160 daripada Usana. Benda free nak bagi. Kenapa lah nak susah-susah. Okay, nak tunggu lagi, betul? Okay, jadi bincang dengan admin leader untuk planning yang seterusnya. Alright, kita jumpa pada minggu depan. Bye semua. Okay, kita jumpa lagi. Bye. Saya budak baru belajar, thank you. Mohsin Mohsin daripada siapa? Daripada tim mana Mohsin? Okay, semoga dipermudahkan untuk semua. Oh, Mohsin daripada Taiping. Okay, saya pun baru budak belajar, thank you. Baik, Dr. Afiq. Okay, follow rapat dengan Dr. Jonathan dengan Dr. Raja. Okay, Mohsin sama. Mohsin dengan Farhana. Farhana daripada mana juga? Daripada siapa leader anda? Mungkin kita boleh perkenalan sikit, sikit lah. Dah habis pun sebenarnya. Kamarul, okay, baik, mantap. Okay, good. Okay, Mohsin pun sama. Alright. Jadi, kita jumpa pada minggu depan. Okay, bye semua.